Saya buat cerita tentang Zahid dan Najib bakal terkorban kalau tiada PRU awal ini. Saya nak bagi tahu macam ni tuan-tuan. Kenapa pentingnya PRU awal untuk Najib dan Zahid? Kenapa pentingnya PRU awal ini untuk Najib dan Zahid? Dan tanpa PRU awal ini, Najib dan Zahid akan terkorban. Dia macam ni. Ada beberapa camp di dalam UMNO sekarang ini. Dan camp yang sekarang ini nak Najib dan Zahid terkorban adalah mereka yang nak memastikan Zahid dan Najib ini terus didapati bersalah. Okey, untuk makluman, hari ini Zahid diminta membela diri. Saya baca, Zahid diminta membela diri berkenaan dengan kes beliau. Mahkamah arah Zahid bela diri atas 47 pertuduhan rasuah jenayah. Ahmad Zahid perlu membela diri dalam 47 pertuduhan jenayah pecah amanah, CBT atau Criminal Breach of Trust, rasuah dan penggubalan wang haram yang dikaitkan dengan dana berpuluh juta ringgit daripada Yayasan Akal Budi. 47 pertuduhan rasuah tuan-tuan. 47, bukan 1, 47. Bekas timbalan Perdana Menteri itu diperintahkan memulihkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini. Hakim Pembicaraan Colin Lawrence Sequeirah memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah menunjukkan terdapat prima facie terhadap bekas Perdana Menteri dalam negeri itu melibatkan 12 pertuduhan CBT, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan penggubalan wang haram. So total 47. Hari ini ditetapkan untuk keputusan pada akhir kes pendakwaan yang menyaksikan 99 saksi memberi keterangan dalam pembicaraan yang pertama kali bermula pada 18 November 2019. Susulan keputusan itu, Peguam Bela Hamidi Muhammad Noh memaklumkan bahawa Zahid telah memilih untuk memberi keterangan bersumpah daripada kandang saksi bagi peringkat pembelaan. Ini selepas mahkamah memberi tuduhan 3 pilihan. Memang kalau dalam bela diri dia ada 3 pilihan. Satu, memberi keterangan bersumpah dari kandang saksi. Kedua, memberi kenyataan tidak bersumpah daripada kandang tertuduh. Dan ketiga, untuk berdiam diri. Pilihan pertama akan membuka tertuduh untuk disoal balas daripada pihak pendakwaan berhubung keterangan lisannya. Pada prosiding mahkamah terbuka pagi tadi, Sequeirah memerintahkan Zahid membela diri terhadap 12 pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan, 8 pertuduhan mengikut Seksyen 16A-B Akta SPRM 2009 dan 27 pertuduhan mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Penggubalan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 atau AMLA TF Puah. Hakim bicara juga menolak hujahan pembelaan sebelum ini bahawa Zahid berhak mendapat imuniti daripada pendakwaan kerana telah mendedahkan kepada pihak berkuasa maklumat mengenai Yayasan Kendalian Keluarganya, Yayasan Akal Budi. Berkenaan dengan hujah imuniti, selepas mempertimbangkan hujahan daripada kedua pihak, saya mendapati tiada merit dalam pertikaian bahawa tertuduh berhak mendapat imuniti ke atas keduduhan. Okey. Apa yang berlaku ni? Untuk kita faham kes Zahid ini dan kes Najib ini dan kenapa benda ini memberi kesan kepada Najib dan Zahid, kenapa PRU perlu dilakukan dalam keadaan segera. Kita kena faham situasi ini dahulu. Yang pertama sekali, kita kena faham bagaimana proses undang-undang itu berlaku. Kalau kita faham proses undang-undang itu berlaku, number one, dia macam ni. Mula-mula dia mesti ada peringkat. Dia ada dipanggil stage, peringkat. Pertama dipanggil prosecution stage atau peringkat pendakwaan. So pendakwa raya akan mengemukakan bukti. So dalam undang-undang negara kita dan British yang kita adopt, dia ada 1, 2, 3 stage. Lebih kurang 3 stage. Stage pertama dia ada yang case management, itu cerita lain lah. Kemudian dia dimulakan dengan di mana pendakwa raya akan mengemukakan segala pembuktian. Kerana dalam mahkamah jenayah, sesiapa yang menuduh dia kena membukti. Itu dia punya prinsipal dia. Sesiapa yang menuduh kena bukti. So pendakwa raya pun memukakan penghujahan. Dia bawa lah sekian punya saksi, bukti dia bawa. Dan terdapat 47 pertuduhan berkenaan dengan penyalahgunaan apa orang kata dana Yayasan Akal Budi ini. Antara lain disebut di dalam trial tersebut bagaimana Zahid membayar insurans dan juga rotek kereta dia saja nilai 100,000 lebih hanya untuk membayar rotek dan juga apa orang kata rotek dan insurans kereta. Bukan rotek lah, insurans kereta dia ratusan ribu setahun, belum lagi jutaan yang digunakan untuk membayar kad kredit beliau. Itu antara benda yang digunakan daripada Yayasan Akal Budi ni. Okey. Selepas itu dia ada, hakim kena memutuskan sama ada terdapat prima facie atau tidak. Apa itu prima facie?
Maksud dia, on the surface of it, secara dasarnya, setelah pendakwaan mengemukakan bukti-bukti yang dia ni mungkin boleh bersalah, maka hakim lihat ada kes ke tidak untuk dijawab. Itu dipanggil, itu maksud prima facie secara umum. Prima facie secara umum, ada kes tak untuk tertuduh itu nak jawab. Sebab hakim nampak macam persoalan ni macam logik juga ni. Persoalan ni logik, mungkin ada penjelasan. So dipanggil lah apa orang kata tertuduh untuk nak jawab, dipanggil untuk membela diri. Tadi dia dah tuduh. Tuduhan dia sekian, bukti sekian. Kemudian hakim kata ada prima facie. Kalau hakim kata tak ada prima facie, maka hakim boleh discharge the case. Maksudnya dia boleh buang case. Kes itu boleh dibuang dan tertuduh boleh dibebaskan. So dia ada dua, discharge not amounting to acquittal atau discharge amounting to acquittal. Iaitu discharge maksudnya dilepas tanpa dibebaskan atau dilepas dan dibebaskan. So dia ada dua maksudlah, dan dua tu membawa konotasi berbeza. Tapi that one is different story. Lepas itu baru dia bawa kepada pembelaan. So pembela lepas ni kena buktikanlah, kena jawablah bukti-bukti itu satu persatu. Kalau persekutu kata macam ni, dia kena jawab. Kalau sekutu, dia kena jawab. Sini kena jawab. Dia jawab. Dia panggil, dia saksi dan soal balas dan sebagainya. Sampailah peringkat akhir nanti. Lepas itu dah habis, barulah mahkamah hakim menentukan sama ada tertuduh bersalah ataupun tidak bersalah. Jadi itu apa orang kata prosedur yang dikemukakan. So dalam kes ini, Najib punya kes hari itu, dia dah didapati bersalah di mahkamah tinggi. Jadi selepas itu dia merayu di mahkamah rayuan, juga didapati bersalah. Sekarang ini dia merayu di mahkamah persekutuan. So mahkamah persekutuan akan menentukan dia bersalah atau tidak untuk kes 42 juta SRC. Yang ni kes akal budi, 47 punya petuduhan. So yang ni pula di mahkamah tinggi baru peringkat pertama. So kalau dia didapati bersalah, maka atau tidak bersalah, maka kedua-dua pihak, pendakwa dan juga pengugat bela boleh membawa ke mahkamah seterusnya untuk proses rayuan. Itu proses dia sampai habis nanti. So panjang lagi kes inilah maksudnya. Mungkin membawa kepada hujung tahun ini atau sehingga tahun hadapan. Now, itu secara umum dia maksud kes ini. So kita kena tunggu lambat lagi proses ni. Mungkin bulan 6, bulan 7, mungkin sampai hujung tahun lagi. Mungkin benda ni akan berlarutan. Tengok berapa banyak saksi dibawa lah. Macam pendakwa raya bawa 99 orang saksi. Yang ini kita tak tahu. Dia bawa saksi, dia challenge the evidence dan sebagainya. So kita tak tahu. Alright, fine. Dah habis kat situ. Dan kenapa pentingnya PRU? Apa kaitannya kita kata cerita tentang PRU? Kenapa pentingnya PRU itu dia adakan dalam masa terdekat? Dia macam ni tuan-tuan. PRU perlu diadakan masa terdekat. Kerana apa? Kita pun tahu. Mereka perlu berkuasa kembali dalam kadar majoriti yang besar. Bila mereka berkuasa dalam kadar majoriti yang besar, peguam negara dia boleh tukar mengikut siapa peguam negara yang dia nak. Kemudian hakim pun kalau sekiranya melawan, boleh kalau sekiranya dia nak buat sesuatu kepada hakim. Dan sebagainya. Dia ada kuasa untuk nak menentukan. Ini realiti. Ini realiti yang ada dalam negara kita. So kita dahulu kita cuba tangkap orang yang membuat kerosakan dalam negara kita. Akhirnya bila mereka kembali berkuasa, dia akan buat sesuatu yang jahat lah orang kata untuk tujuan itu. So hari ini saya ada sebelum kita cerita tentang video yang saya dapat tentang Isham Jalil, saya nak jawab tentang Isham Jalil nanti. Tetapi whatever it is, saya nak cerita tentang apa yang berlaku tentang dengan Najib. Kenapa dia nak supaya PRU dilakukan dengan cepat. Sekarang ini Najib memain naratif bahawa dia telah dianiaya. Saya baca satu program, hadir program pro Najib di WTC KL bukan nak tipu mangsa banjir NGO. Semalam timbul dakwaan mangsa banjir telah ditipu. Hadir ke satu majlis yang menjadi program menyokong bekas Perdana Menteri Najib Razak yang berlangsung pada Sabtu lalu. Ini meskipun pada awalnya mereka dikatakan berharap akan mendapat bantuan banjir apabila hadir ke program di WTC Kuala Lumpur itu. Apa yang berlaku adalah ada satu gambar di sini, saya tak boleh tunjuk, tapi gambar ni dia tunjuk mangsa-mangsa banjir itu bawa plakat. Plakat tu tulis tangkap Zaiti, bebas Najib. Kemudian seorang lagi stop the persecution of Najib. Satu lagi, we don't want PRN, we want PRU. Jadi dekat sini sebenarnya dia orang yang datang dijanjikan bantuan untuk banjir, mangsa banjir. Sampai dekat situ dibawa oleh satu NGO. Datang satu NGO lain bagi dia orang plakat. Dia sebenarnya NGO tu nak bawa mangsa banjir ni supaya serah memorandum kepada Najib. Najib bagi kat Ismail Sabri. Tapi ada satu NGO ni suruh dia orang pegang plakat, suruh bebaskan Najib. Jadi rasa tertipu lah.
Ini katanya nak hantar memorandum kepada Najib untuk bawa kepada Ismail Sabri. Tiba-tiba dia orang disuruh bawa plangkat untuk bebaskan Najib. Sekarang ini dia main naratif supaya dikatakan Najib ini tidak bersalah. Najib ini tidak bersalah. Dan Isham Jalil tadi ada buat satu video, ucapan dia di Titi Wangsa pun. Dia kata, Azam Baki, kita tak sokong Azam Baki. Memang UMNO tak sokong Azam Baki. Tapi tahukah anda bahawa Azam Baki itu dilantik pada zaman Pakatan Harapan, dia kata. Isham, ni saya nak betulkan sikit lain kali check your fact dahulu. Zaman Pakatan Harapan, ketua pengarah SPRM adalah Latifah Koya. Azam Baki dilantik pada bulan Mac 2020. Kerajaan PH jatuh Februari 2020. Siapa yang berkuasa pada bulan Mac 2020? UMNO. Muhyiddin Yassin. Dia kata Muhyiddin Yassin lah yang melantik. Memanglah dia melantik. Tapi pada masa itu kamu yang berkuasa. Ini betulkan sikit fakta kamu tu. Syam, betulkan sikit fakta kamu tu. Lain kali kalau nak cakap, jangan main tembak sembrono je. Dia kata kami tak setuju dengan Azam Baki. Ya, tak apalah kamu tak setuju. Baguslah. Tapi apa yang kamu buat? Dia kata kita desak Azam Baki supaya berehat. Apa Perdana Menteri kamu kata? Perdana Menteri daripada UMNO. Kenapa tak ada telur? Kenapa tak ada kenyataan daripada Perdana Menteri? Kenapa diam saja? Mana telur Perdana Menteri kamu? Daripada UMNO, mana dia? Tak ada. Orang Sarawak kata tenggelam. Kat mana? Kenapa? Kenapa? Sebab Azam Baki ada fail-fail orang-orang tertentu yang kalau dia dedahkan, ramai orang-orang UMNO akan masuk ke dalam. Ramai orang-orang UMNO akan masuk ke dalam. Itu yang berlaku sekarang ini, tuan-tuan. Sebab itu saya katakan bahawa PRU perlu dilakukan dalam keadaan segera. Perlu dipastikan bahawa benda ini perlu berlaku dalam keadaan segera. Tetapi Ismail Sabri tak nak. Takkan dia jadi Perdana Menteri 6-7 bulan je. Takkan dia jadi Perdana Menteri 6-7 bulan. Dan PAU perlu dia lakukan dalam pada dan ketika kerajaan ini masih intact. Kerana orang-orang dia masih ada dana untuk memenangi Perhimpunan Agung UMNO. Sebab itu dia ingat Ismail Sabri ni bodoh. Tapi rupanya Ismail Sabri ni bijak juga. Apa dia buat? Dia bekerjasama dengan Pakar Memangkang. Dia buat MOU. Jadi kalau selepas ini geng-geng Zahid tarik sokongan pun daripada Ismail Sabri, tak boleh buat apa. Kalau tarik sokongan pun daripada Bersatu tarik sokongan pun tak boleh nak buat apa. Ismail Sabri tak takut Bersatu tarik sokongan. Dia takut geng Zahid tarik sokongan. Itu yang berlaku sekarang ini. Dan Zahid pula, suka atau tidak, dia nak supaya Najib masuk penjara. So akhirnya dia orang sini bergaduh sesama sendiri. Masing-masing bergaduh sesama. Kalau perasan, masa Zahid tarik sokongan daripada Muhyiddin Yassin dahulu, perasan tak pada masa tu Najib tak ada. Najib tak ada. Najib tidak ada langsung pada waktu itu, pada ketika itu. Itu yang kita kena faham. Bagaimana permainan yang ada di dalam UMNO sekarang ini, perpecahan yang melanda mereka. Okey, saya cerita last kali berkenaan dengan kemah besar. Semalam saya sebut tentang kemah besar, Mak Sabu sebut tentang kemah besar. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tentang kemah besar. Ini macam inilah tuan-tuan. Saya bagi secara general. Saya tak nak komen panjang, setuju tak setuju, nak kutuk ke apa, tak ada. Cuma saya bagi gambaran secara umum dan besar. Saya bagi persoalan lah, supaya kita boleh fikirkan bersama. Yang pertama, kalau kita bagi kerusi nanti, sebab Pejuang dah kata dia nak bertanding 42 kerusi. Okeylah. Kalau kita bagi kerusi siapa yang kita akan korbankan? Itu nombor satu. Kedua, katakanlah benda ini kita bawa ke dalam PRU ke-15. Adakah mereka akan bersetuju Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri? Itu soalan yang kedua. Yang ketiga, katalah kita menang disebabkan oleh formula ini kita menang. Kita menanglah Pakatan Harapan ataupun whatever kemah besar ni menang. Siapa akan jadi ketua Menteri Besar Johor? Adakah masih daripada geng-geng so-called pejuang muda itu, ataupun dia akan lantik daripada Pakatan Harapan? So akhirnya cerita tu tak akan habis balik lah. Dia akan jadi cerita macam dulu juga. Bila dia nak demand. Dan saya yang ketiga, cuba kita fikir balik. Kalahnya kita di Melaka, kalahnya kita di Sarawak, kalahnya kita terutama Melaka dan Sarawak. Sarawak ni kita tengok kursi DAP. Sebab dia apa? Adakah sebab kita kurang undi Melayu, atau kita kurang undi bukan Melayu? Cuba kita fikir balik dan kaji balik benda tu. Kalau kita kurang undi bukan Melayu, persoalan saya,
Kenapa parti yang kita nak bergabung ini adalah parti Melayu, pejuang parti Melayu. Muda walaupun kita kata dia ni multiracial, tapi orang masih nampak dia sebagai parti Melayu. Parti yang incline dan condong kepada Mahathir. Warisan, walaupun dia kata parti non multiracial, okeylah kita kata warisan parti multiracial lah kita kata. Tapi nak ke warisan muda dan juga pejuang ini tunduk kepada kehendak Pakatan Harapan dalam menentukan kerusi? Dan kerusi siapa yang kita sanggup nak korbankan? Sanggup kita nak korbankan dalam nak menghadapi PRN ini? Saya tak nak bagi prediction saya, tuan-tuan. Saya dah ada prediction saya. Saya dah tahu keputusan, dah ada dah dalam kepala. Saya tak nak jawab lah. Kan? Cuma saya tanya soalan ni, jawablah sendiri. Kan? Jawablah sendiri, fikirlah sendiri. Orang kata bagus sebenarnya untuk kita bergabung. Saya kata sebab itu pentingnya untuk kita belajar sejarah. Sejarah tu tak lama, tuan-tuan. Tengok PRN Sarawak. Apa berlaku bila kita anggap PSB itu sebagai rakan kita? Apa yang berlaku bila mereka tak nak bagi kerusi dengan kita dan dia langgar kita di semua kerusi? What if lepas ni dia kata no, we don't agree dengan pembagian kerusi ni, kita lawan di semua kerusi. What will happen to us? Fikirkan bersama, tuan-tuan. Sekian saja daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Teruskan bersama dengan kita, sebarkan live kita, insyaAllah. Yang penting lawan, tetap lawan.